وبالسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى والmuslimin بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره في الدارين آمين. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-hadithu at-tasi' wal-'ishrun an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujju al-baita thumma qala ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-29, pintu-pintu kebaikan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku amal yang dapat memasukkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka. Beliau menjawab, yang kamu tanyakan adalah perkara besar, namun akan menjadi mudah bagi yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan yang lain. Melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Lalu beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapus kesalahan seperti air memadamkan api, dan salat malam. Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Lalu beliau bersabda, maukah kamu kuberitahu pangkal agama, tiang dan puncak tertingginya? Aku menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pangkal agama adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad. Lalu beliau bersabda, maukah kalian kuberitahu apa kendali semua itu? Aku menjawab, mahu wahai Rasulullah. Beliau menyentuh lidahnya seraya bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa kerana perkataan kita? Beliau bersabda, hus, bukankah kebanyakan orang yang terjungkal ke neraka akibat dari ulah lidah mereka? Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Tamam. Ini hadis ke-29 yang mana dalam hadis ini ia mengumpulkan beberapa perkara yang asas dalam Islam, macam yang kita ni sudah pernah terangkan sebelum ini bahawa kesemua hadis-hadis dalam hadis 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ialah hadis-hadis yang mengandungi isi-isi utama dan perkara-perkara asas daripada agama ni. Jadi pertama sekali hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat yang masyhur sebagai sahabat yang faqih ataupun sahabat yang berkemahiran dalam hukum hakam fikih di antara sahabat yang lain, sehingga hatta di kalangan sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini dijadikan rujukan dalam bidang fikih juga, artinya dalam hukum hakam dan memberi fatwa. Jadi suatu hari Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Bolehkah anda bagi tahu kepada aku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka? Maka respon Nabi SAW selepas itu ialah, laqad sa'alta an 'azim. Kau telah bertanya tentang suatu perkara yang agung ataupun yang besar. Kenapa? Sebab memasuki syurga dan jauh daripada neraka itu sememangnya tujuan akhir dan tujuan utama daripada kehidupan kita ni di dunia ni. Maka soalan Sayyidina Mu'adz itu ialah soalan yang agung sebab ia bertanya mengenai bagaimana cara mencapai tujuan akhir itu, tujuan yang agung itu, which is untuk kita ni beroleh kebahagiaan selama-lamanya di akhirat
dan terlepas daripada kecelakaan selama-lamanya di akhirat juga, yakni di neraka. Maka Nabi SAW yang selepas satunya, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Dan perkara tu perkara yang senang sebenarnya, tapi bagi sesiapa yang disenangkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini mengisyaratkan semula kepada makna yang diambil daripada hadis kedua, iaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Yakni hatta amalan-amalan yang memasukkan tani dalam syurga ataupun neraka tu, semuanya dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala juga. Artinya kemampuan dan keupayaan kita ni untuk melakukan perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang memasukkan tani dalam syurga ataupun menjauhkan tani daripada neraka itu bergantung juga kepada izin dan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Kalau benda itu disanangkan oleh Allah Ta'ala, maka kita sudah balik semula hadis yang pernah disebut sebelum ini, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Artinya sahabat penhabat Nabi SAW bila mana mendengar hadisnya, boleh jadi orang itu, hadis yang keempat kali, boleh jadi orang itu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya sehingga jaraknya dengan syurga itu hampir, tapi akhirnya kerana qadar Allah Ta'ala ataupun ia punya catatan yang telah dicatat semenjak azali bahawa ia itu ahli neraka, maka ia pun berpindah keadaan kepada ahli neraka sebelum ia mati. Maka sahabat bertanya Nabi SAW-nya, macam tu apa usaha kami ataupun macam apa faedahnya lah kami beramal. Makanya Nabi SAW-nya, i'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang itu dipermudahkan bagi apa yang ia diciptakan. Kalau sekiranya ia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk memasuki syurga, then segala amalan-amalan yang memasukkan ia ke dalam syurga itu menjadi senang untuknya. Dan kalau dia diciptakan untuk masuk ke dalam neraka, maka disibukkan ia dan dilorongkan ia ke perkara-perkara yang melorongkan ia ke neraka. Maka ini hadis ini mengulangi perkara yang samanya, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala. Perkara-perkara yang akan disebutkan selepas ini, yaitu perkara-perkara yang memasukkan orang itu ke dalam syurga dan menjauhkan daripada neraka, ia merupakan sejumlah daripada perkara-perkara yang senang, tapi bagi sesiapa yang disanangkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Apa bendanya? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Dua perkara di sini. Ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua, la tusyriku bihi syai'a, kamu tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Dua perkara yang mana kalau dua perkara ini tercapai, maka perkara itu yang akan memasukkan diri dalam syurga dan mengeluarkan diri daripada neraka. Ta'budullah, beribadah ataupun memperhambakan diri kita ni kepada Allah Ta'ala, termasuk di dalamnya segala kewajipan-kewajipan dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Sebab atas dasar apa kita ni mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya, kalau bukan kerana menghambakan diri kita ni kepada Allah Ta'ala, yakni kesadaran dalam diri kita ni bahawa kita ni sekadar hamba saja kepada Allah Ta'ala, penguasa sekalian alam, sehingga kita ni apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh kita ni buat, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala larang kita ni tinggalkan. Itu maksud ta'budullah. Kemudian yang perkara kedua, la tusyriku bihi syai'a. Ini berkaitan dengan akidah ataupun tauhid kita ni kepada Allah Ta'ala. Yakni kita ni mengetahui dengan yakin tanpa ada syak pun bahawa Allah Ta'ala tah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dan segala perkara lain ini semuanya merupakan hamba sahaja kepada Allah Ta'ala. Sehingga ada satu pun perkara yang berlaku di alam ini melainkan semuanya dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala juga. Macam yang balik-balik kita ni sebutkan dari awal sudah. Dan malah itu merupakan di antara tema yang aku rasa berulang kali disebut dalam kebanyakan hadis yang ditimbulkan dalam ini. Yakni kepercayaan dan keyakinan bahawa hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh membagi kesan dan menentukan semua perkara yang terjadi, hatta perkara-perkara berkaitan akhirat, masuk syurga, masuk neraka, siapa yang beriman, siapa yang kufur dan lain-lain. Maka dua perkara ini sebenarnya itu yang utama. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dalam perhambaan kita itu kita ni indah menyekutukan Allah Ta'ala. Yakni perhambaan kita itu semata-mata untuk Allah Ta'ala sahaja. Yakni nada benda lain yang kita ni hambakan diri kita ni, melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja semata-mata. Dan kemudian baru tadi sebutkan apa contoh-contoh untuk peribadatan kepada Allah Ta'ala tu, apa contoh perbuatannya. Wa tuqimus salah,
mendirikan solat, yakni solat 5 waktu, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan berhaji ataupun bagi yang mampu lah maksudnya. Sambungan daripada hadis-hadis sebelum ini juga yang menyebutkan pasal bunyan Islam ala khams, arkanul Islam contohnya dan lain-lain. Artinya ini merupakan ibadah utama dan paling asas bagi seseorang yang digelar sebagai seorang muslim ataupun mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi. Summa qala, "Ala adulluka ala abwabil khairi?" Maukah indah kamu ku tunjukkan arah pintu-pintu kebaikan? Dan pintu-pintu kebaikan ini maksudnya kebaikan yang berlawanan dengan keburukan, yakni perkara-perkara baik yang boleh menolong kita ni dalam menepati ataupun mencapai tujuan asal tadi, iaitu masuk syurga dan menjauhi neraka. Makanya Nabi SAW disebutkan di sini beberapa perkara. Yang pertama, as-saumu junnatun. Yang pertama puasa. As-saumu junnatun. Puasa tu ialah pelindung ataupun shield. Apa Melayunya? Perisai. Puasa tu ialah perisai. Dan ini jelas, artinya kita ni malar mendengar banyak hadis-hadis cuma ni yang bahawa saum atau puasa tu perisai. Kerana apa? Kerana dalam puasa tu kita ni ataupun terkandung dalamnya makna melawan hawa nafsu tu. So dalam keadaan tani puasa sebenarnya ia macam perisai yang melindungi tani daripada perkara-perkara yang haram dan malah perkara-perkara yang indah sepatutnya. Artinya dalam puasa kita ni terpaksa menahan diri yang ekstra selain daripada yang lain. Maka di sini boleh jadi ada orang tanya, tadi sudah jadi disebutnya watasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ini disebut lagi sekali. Maka di sini maksudnya ialah puasa yang bukan puasa Ramadan, artinya puasa sunat. Maka puasa sunat termasuk daripada pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian apa lagi? Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Dan sedekah itu ia memadamkan kesalahan ataupun dosa-dosa seperti mana air itu memadam api. Ini mengingatkan tani kepada satu kaedah sebelum ini dalam hadis yang lagi satu Nabi SAW-nya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah ataupun iringilah kamu punya perbuatan buruk dengan perbuatan baik agar ia memadamnya. Dan di antara perbuatan baik yang boleh memadam dosa dan keburukan tani ialah ani, seperti mana disebut Nabi di sini, iaitu sedekah, mengeluarkan harta kita ni kepada jalan yang ma'ruf. Kemudian wasalatul rajuli fi jawfil laili, sembahyang seorang pemuda ataupun seseorang itu di tengah malam, yakni qiyamul lail lah maksudnya, artinya mendirikan solat di tengah malam atau. Kemudian Nabi SAW pun membaca ayat surah Sajadah ni daripada 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dua ayat sebenarnya. Yang pertama, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka ni tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Diorang punya lambung, which is bahagian sini tu ataupun bahagian perut, siring perut tu, tatajafa 'anil madaji'i. Diorang jauh daripada tempat tidur, madaji'. Kenapa diorang punya lambung itu jauh daripada tempat tidur? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kerana diorang menyeru Tuhan bis diorang dengan rasa takut dan dengan rasa tamak, yakni dengan rasa pengharapan kepada rahmat Allah Ta'ala. Ini pujian Allah Ta'ala bagi arah orang-orang yang sembahyang malam. Kan yang Nabi SAW tadi di antara pintu-pintu kebaikan itu ialah solat seseorang itu di tengah malam, yakni qiyamul lail. Maka Nabi terus membaca ayat ini, iaitu orang-orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang-orang yang diorang punya lambung itu jauh daripada tempat tidur semata-mata untuk menyeru Tuhan bis diorang, yakni beribadah kepada Tuhan diorang dengan rasa takut dan dengan rasa tamak, dengan rasa pengharapan kepada rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa manusia itu akan terbayang dan akan tahu apa yang kami simpan, apa yang kami sembunyikan daripada bis durang, daripada apa? Daripada bidadari-bidadari syurga, sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada apa yang mereka perbuat itu. Ini menunjukkan kepada nilai dan mulianya
ibadah qiyamul lail itu di sisi Allah Taala, sehingga ia punya ia punya ganjaran atau disifatkan sebagai suatu ganjaran yang tersembunyi, atau menambah lagi faktor keistimewaan ganjaran itu. Sebab itu disebut fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Jiwa tu tidak akan tahu apa yang telah kami sembunyikan dari bisdurang, daripada bidadari syurga, yakni sebagai balasan kepada apa yang mereka perbuat. Ala kulli hal, di sini Nabi SAW itu menyebutkan 3 perkara yang menjadi abwabul khairi, yang menjadi pintu-pintu kebaikan. Yang pertama ialah puasa sunat. Yang kedua ialah sedekah, artinya mendermakan ataupun membelanjakan harta kita ni untuk menolong orang lain ataupun pada jalan yang ma'ruf. Dan yang ketiga ialah sembahyang malam. Dan kalau tadi lihat, 3 perkara ni, ia ada satu tema utama di sini, iaitu melawan ataupun ia merupakan daripada perkara-perkara yang bertentangan dan dibenci oleh hawa nafsu kita ni. Puasa, atau jelas, time puasa kita ni dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berhubungan suami isteri. Ini semua perkara yang dicintai oleh hawa nafsu kita ni. Tapi time puasa kita ni stop, kita ni tahan benda tu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sedekah. Artinya manusia ni memang hawa nafsunya cenderung kepada hartanya. Hawa nafsunya memang cenderung kepada duit dan kekayaan. Tapi bila mana kita ni bersedekah, macam yang pernah tadi sebutkan sebelum ni, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Macam mana boleh ia bukti? Bukti keimanan. Sebab ia sanggup mengorbankan perkara yang ia cintai iaitu harta itu, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan itu bukti kepada keimanannya akan wujudnya hari akhirat. Cuma tu. Artinya, muntia ia indah benar-benar yakin akan kewujudan hari akhirat, then apa ia punya faedahnya ia bersedekah? Nada. Tapi demi dia bersedekah, demi dia seorang mukmin atau orang beriman itu bersedekah, ia indah lain bukan berdasarkan kepada keimanannya dan kepercayaannya dan pengetahuannya yang yakin bahawa apa yang disedekahkannya itu pada hakikatnya disimpan di sisi Allah Ta'ala dan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersedekah hampir ke semua ia punya harta. Sekali ditanya nyarah bininya, nya ada lagi tinggal. Sekali nya bininya adalah tinggal sedikitnya. Nya nabinya bukan tinggal sedikitnya, tapi yang tinggal yang sudah kusedekahkan itu, yang habis ialah yang kita ni simpan. Yang ini terbalik. Artinya yang tinggal maksudnya yang berbaki ialah apa yang kita ni sedekahkan tadi. Sebab Nabi SAW itu merujuk kepada ganjaran ataupun perkara yang disedekahkannya itu di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan ataupun Allah Ta'ala sudah berjanji yang akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Maka bila mana Nabi SAW itu bersedekah semua ataupun hampir semua harta-hartanya yang disedekahkannya itu, nya Nabi iatah yang stay itu, iatah yang kekal. Sebab ia kekal sampai bila? Hari akhirat kan. Dan ada sedikit tinggal hartanya yang alam disedekahkan, atu yang habis. Sebab atu lama-lama akan habis, sebab atu harta dunia saja. Jadi cuma tu. Sama juga di sini, bila mana orang itu bersedekah, sebenarnya ia telah melawan dan menentang hawa nafsunya yang cintakan kekayaan atau cintakan dunia itu. Kemudian yang ketiga, sembahyang malam. Sembahyang malam ataupun qiyamul lail, orang itu berjuang melawan ia punya nafsu lagi satu, itu nafsu tidur. Nyaman sebenarnya tidur tiap malam atau kan, tapi apabila seorang itu bangun malam semata-mata untuk sembahyang ataupun tidak payah sembahyang lah, semata-mata untuk beribadah saja kepada Allah Ta'ala walaupun sedikit, ia telah sebenarnya melakukan satu perkara yang dibenci oleh hawa nafsunya. Maka tadi lihat bahawa ketiga-tiga pintu kebaikan ini di dalamnya terkandung satu makna ataupun ia share satu makna, which is melakukan perkara yang dibenci hawa nafsu ataupun melawan hawa nafsu, yang mana menunjukkan bahawa bila mana seseorang itu berjaya menundukkan hawa nafsunya, maka senang baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya lebih senang untuk ia menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Sebab itu digelar pintu. Yakni kalau orang itu berjaya terbiasa akan benda-benda ni sehingga nafsunya itu tunduk sentiasa, maka untuk ia menuju kepada kebaikan itu satu benda yang lebih senang daripada itu. Sebab benda yang payah iaitu menundukkan hawa nafsu sudah dilakukannya. Kemudian Nabi SAW beritahu lagi, "Ya ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi." Maukah indaku beritahukan kamu ra'sul amr? Ra'sul amr ni basically ialah asas ataupun kalau dalam bisnes modal. Modal ni artinya harta asal lah, harta
Ni orang harta yang kita ni ada tu, yang mana kalau sekiranya benda tu nada, then the whole thing tu nada, atau ra'sil amr di sini. Artinya kepala ataupun asas kepada keseluruhan urusan agama ni. Mungkin dah kamu beritahu, mungkin dah kamu aku beritahu kan, yang pertama ra'sul amr, kepala ataupun asas bagi agama ni. Yang kedua amudihi, ia punya tiang. Yang ketiga ialah dhirwati sanamihi, ia punya puncak paling tinggi. Maka Sayyidina Mu'adhnya, kami mau kau beritahu kami. Makanya Nabi SAW, ya ra'sul amri al-Islam, ia punya asas utama modalnya adalah Islam itu sendiri, yakni iman, yakni beriman kepada Allah Ta'ala. Yang mana itu asas kepada agama tadi keseluruhannya kan. Artinya mesti kita ni percaya dulu, beriman dulu kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi dia beriman kepada Allah Ta'ala, then segala perkara-perkara lain, daripada segala ibadah, daripada segala kebaikan itu tidak ada maknanya di sisi Allah Ta'ala. Artinya sama macam orang kafir contohnya, ya ada kena buat baik, ada. Banyak orang kafir yang buat baik, contohnya bersedekah atau charity ataupun mana sajalah perkara-perkara baik yang orang buat. Tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab indah didasari atas keimanan itu. Maka sebab itu di sininya Nabi SAW nya ra'sul amri al-Islam. Ia punya asasnya dulu yang mesti ada ialah al-Islam itu sendiri, ataupun iman tadi kepada Allah Ta'ala, beriman tadi kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau itu ada perkara-perkara lain ini, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ia punya tiang, itu salat. Wa amuduhu salah. Ini kita ni tahu, artinya dalam hadis yang lain as-salatu imaduddin. Nabi SAW, sembahyang itu ialah tiang agama, yakni agama tadi itu berdiri teguh kukuh dengannya. Dari segi apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana sembahyang itu menghalang daripada perkara yang keji dan munkar. Yang mana itu sebenarnya ialah asas kepada agama tadi kan, mengelakkan diri kita ni daripada segala perkara yang fahsya, yang keji dan yang munkar, yakni segala maksiat. So dengan apa? Dengan sembahyang. Sebab tu sembahyang itu jadi imaduddin itu, jadi tiang agama tu. Sebab dengannya tadi mencapai the whole agama kita ni tu, which is mengelakkan diri kita ni daripada maksiat itu. Kemudian wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak paling tertinggi ialah al-jihad. Kenapa? Sebab dalam jihad kita ni bukan sahaja mengorbankan usaha, mengorbankan masa, mengorbankan harta, malah sampai ke benda terakhir yang boleh tani korbankan, iaitu nyawa. Sebab itu puncak tertinggi keislaman dan keimanan seseorang itu ialah bila mana ia sanggup mengorbankan dirinya sendiri untuk agama Allah Ta'ala. Kerana itu disifatkan di sini jihad atau sebagai dhirwatus sanamihi, puncak paling tertinggi. Artinya kalau bukan kerana keimanan yang tulus kepada Allah Ta'ala dan kepercayaan yang yakin bahawa Allah Ta'ala itu ada dan hari akhirat nanti akan diberi ganjaran seperti mana yang dijanjikan Allah Ta'ala, ia indahkan sanggup pun untuk mengorbankan dirinya untuk this cause kan. Artinya macam orang munafik pada ketika zaman Nabi SAW, diorang boleh mengatakan diorang beriman, tapi bila mana contohnya dibawa berperang, diorang sanggup lah. Sebab apa? Sebab diorang punya keimanan tu alum full tu. Artinya alum sempurna. Malah diorang menyembunyikan kekufuran. Sebab tu diorang boleh ikut sembahyang sama Nabi SAW. Diorang boleh ikut puasa contohnya. Diorang boleh membayar zakat. Itu tidak ada masalah. Tapi by the time diorang kena suruh berjihad, keluar berjihad, berperang, mengorbankan diri diorang, tidak kami dapat. Kenapa? Sebab itu tah puncak keimanan yang menunjukkan bahawa benar orang itu beriman. Bila mana kalau disuruh mengorbankan dirinya untuk agama Allah Ta'ala yang benar ni, mau ke tidak? Kalau mau, then itu menunjukkan kepada puncak keimanan. Kalau indah, dan ada something wrong dengan keimanan itu. Sebab itunya Nabi SAW di sini wadir wa tusanami al-jihad. Kemudian Nabi SAW lagi ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Mungkin aku beritahukan apa perkara yang mengendali. Tapi mengendali ini maksudnya yang mengikatlah semua tu, yang mengikat semua yang tadi sebut tadi tu. Apa yang mengikat semua tu? Nabi SAW diambilnya lidahnya sendiri. Kuffa alaika hadza. Ni jaga benda ni, which is lidah tu. Dari segi mana lidah tu menjadi kendali untuk semua tu? Ini menunjukkan kepada banyaknya perkara mungkar dan maksiat dan keji yang bersumberkan daripada lisan, bersumberkan daripada mulut atau bersumberkan dari perkataan atau banyak potensi lidah ni untuk melakukan maksiat. Sebab itu
kerana bahayanya dan banyaknya perkara mudarat, maksiat yang boleh timbul daripada lidah, yang Nabi SAW jaga lidah tu. Sebab yang disebutkannya tadi tu, abwabul khairi, atau pintu-pintu kebaikan, puncak keimanan dan lain-lain tu, semua tu dikira sebagai bonus betul. Tapi menjaga lidah daripada maksiat itu ialah berbentuk keamanan ataupun keselamatan diri daripada maksiat, daripada azab. Maka keselamatan daripada azab itu didahulukan daripada bonus. Sebab tu Nabi SAW kerana bahayanya lidah ni, kerana ia boleh membawa kita ni dan menarik kita ni kepada banyak perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang dibenci Allah Taala, maka ditegaskan di sininya jaga lidah tu. Jaga lidah tu. Maka Sayyidina Mu'adz pun herannya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya, benarnya kita ni akan dihisab, kita ni akan dikira, ditimbang atas apa yang kami cakap. Ya Nabi SAW, thakilatka ummuka. Thakilatka ummuka ni kalau sini akan terjemah sebagai hush kan tu. Artinya benarnya thakilatka ummuka ia satu perkataan yang mengatakan macam asalnya lah digunakan matitah indungmu tu. Ganya dengan penggunaan berpanjangan, ia lagi dimaksudkan macam itulah. Yang dimaksudkan sebagai satu saja macam kau ni jatuh, macam ibaratnya jatuh sila macam kau ni. So Nabi SAW-nya nya wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankahnya manusia tu bila mana masuk neraka ia ditarik ataupun ditelungkupkan atas semuanya. Artinya dalam Al-Quran Allah Taala menceritakan orang yang diseret ke dalam neraka tu diseret dengan muanya tu ke bawah. Yakubbu ala wujuhim. Artinya muanya tu yang di bawah dan diseret. Artinya muanya tu yang kena siretlah ke dalam neraka. Ataupun itu caranya orang itu diseret ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW, bukankah bila mana manusia tu diheret di atas wajahnya untuk menuju ke neraka tu, itu hasil daripada apa yang dibuat oleh lidah diorang, menunjukkan kepada awaknya kita ni bukan pasal lidah sajalah, pasal perbuatannya secara umumnya pulang, tapi menunjukkan kepada kebanyakan dan majoriti daripada amalan buruk dan azab dan mungkar yang dibuat oleh orang itu sehingga memasukkannya ke dalam neraka itu ialah daripada lidahnya sendiri. Dan ini menjawab kepada soalan Mu'adz yang awal tadi kan tu. Teringat balik soalannya apa? Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Sayyidina Mu'adz bertanya, tunjukkan aku satu amalannya yang dengannya aku masuk syurga dan jauh daripada neraka. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan dan memberitahu perkara-perkara utama yang perlu diambil perhatian oleh seseorang yang akan masuk syurga dan menjauhkan diri daripada neraka. Yang pertama ialah sudah tentu beriman dan beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan apapun dan beribadah kepadanya, yakni melakukan segala perintah dan meninggalkan larangannya yang utama. Kemudian di samping itu untuk kita ni menyurung kita ni punya diri sendiri kepada jalan-jalan kebaikan, yang jalan kebaikan itu akan bawa tani kepada syurga, dibantu dengan puasa, dibantu dengan sedekah, dibantu dengan solat malam, ataupun dibantu dengan perkara-perkara yang dengannya kita ni melawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu di antara puncak kita ni terjatuh dalam maksiat ataupun perkara yang dibenci Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW beritahu lagi mengenai Islam, solat sebagai petiang, dan kemudian apa puncak keimanan iaitu jihad, yakni itu untuk kita ni boleh kita ni fahami sebagai cara kita ni mencek ataupun memeriksa keimanan kita ni itu singan mana, adakah kita ni sanggup mengorbankan nyawa kita ni sehingga nyawa kita ni untuk Allah Ta'ala kah indah, sehingga kita ni boleh dikira sebagai daripada kalangan orang yang beriman atau kah sama macam orang munafik yang indah mau mengorbankan nyawanya. Dan kemudian last kalinya Nabi munkan selamat daripada neraka, jaga lidah tu, sebab lidah tu terpuncak segala macam kejahatan yang berlaku oleh seorang manusia tu. Jadi itu hadis ke-29.